inside of me. In this dance it's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warga penonton sekalian, bertemu lagi kita dalam gelanggang forum Sinar Harian dengan tajuk kita pada hari ini, isu salah laku murid berkeperluan khas, pedulikah kita? Bersama saya 3 ahli panel yang tidak asing lagi dalam forum kali ini. Saya perkenalkan ahli panel pertama, Tuan ASP Haji Zuhilmi Zakaria yang merupakan Ketua Polis Daerah Tangkak. Selamat datang Tuan ASP. Terima kasih. Seterusnya, ahli panel kedua, Tuan Haji Zulkifli bin Zakaria, seorang guru peluang kanan di sekolah yang mempunyai pendidikan khas, program pendidikan khas di Johor. Selamat datang Tuan Haji. Ya, terima kasih. Dan di hujung sekali, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Puan Afidah binti Abdul Malik, seorang kaunselor berdaftar dan sering aktif dengan NGO berkaitan orang kurang di Johor. Selamat datang juga Puan. Okey, baik. Kita ada 3 round. Pusingan pertama 2 minit, ahli panel bercakap. Pusingan kedua 2 minit dan pusingan ketiga 1 minit. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama. Saban hari terdapat kejadian jenayah yang berlaku. Terdapat laporan media massa yang mengaitkan kejadian tersebut dengan murid berkeperluan khas atau lebih dikenali sebagai orang kurang upaya. Pandangan Tuan ASP, silakan. Baik, terima kasih Tuan Musi. Pandangan saya tentang masalah salah laku OKU ni ataupun MBK ni, ia merupakan satu perkara yang serius lah, kerana kalau kita lihat statistik jenayah di negara kita saban tahun ataupun saban hari semakin meningkat. Antara jenayah yang dilakukan yang biasa terjadi ialah seperti rompakan, rogol, bunuh, kes dadah, kesalahan lalu lintas. Antaranya orang kata pemegang kad OKU ni antaranya juga menyumbang dalam statistik tersebut. Jadi antara contoh saya boleh bagi ada satu kes di mana seorang OKU ni dia merupakan OKU cacat anggota di mana dia ditangkap kerana mengedar dadah. Dia suspek mengedar dadah yang bernilai lebih daripada 10,000 ringgit Malaysia. Dadah yang dia diedarkan dia adalah dadah jenis syabu. Suspek dia ditangkap dan bersama bahan bukti di rumahnya. Jadi jika kita lihat suspek tersebut merupakan seorang pemegang kad OKU. Walaupun dia pemegang kad OKU, tidak semestinya dia terlepas daripada hukuman di mana dia disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39(3)(2) Akta yang sama membutuhkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Okey. Berbanding OKU yang mempunyai masalah mental, dia terlepas daripada sebarang sabit kesalahan. Tapi perlu perakuan daripada pihak hospital dan rawatan susulan akan diberikan kepada pesalah tersebut. Itu saja daripada saya untuk salah laku MBK ataupun OKU. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan ASP atas tupasan yang menarik itu. Rengkat dan padat. Nampaknya isu salah laku ni bukan hanya menjadi cabaran kepada pihak sekolah. Pihak PDRM juga menghadapi masalah yang sama. Baik, kita terus kepada panel kita yang kedua, Tuan Haji, sebagai seorang guru yang lama dalam bidang pendidikan khas. Isu MBK ni kita ingin lihat daripada kacamata seorang guru. Apa yang boleh kita fahami dan punca masalah terjadi? Silakan Tuan Haji dalam masa 2 minit. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi dan rakan-rakan ahli panel. Sebenarnya isu salah laku murid sekolah ni bukan sesuatu yang barulah. Saban tahun, saban hari ada saja kejadian salah laku yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah di kawasan sekolah. Isu ini meliputi sama ada pelajar MBK maupun pelajar perdana. Kalau kita lihat secara umumnya,
Okey, terdapat banyak faktor lah. Okey, ada banyak faktor. Tapi kita cuba ulas yang penting sajalah. Okey, antaranya faktor diri murid itu sendiri. Okey, kalau menurut Duke pada tahun 80, dia mengatakan bahawa tiap-tiap individu itu bertanggungjawab ke atas pelakuan dia sendiri. Okay, kalau kita lihat mereka ini menjadi tidak berdisiplin kerana mengikut kehendak diri sendiri tanpa pengaruh daripada luar. Okay, yang ini kita panggil dia the potential influence of the student free will. Okay, kehendak mereka sendiri. Okay, sebagai contohnya mereka berbual, mengganggu kawan dalam kelas masa guru mengajar. Okay, daripada itu faktor ibu bapa ataupun faktor keluarga itulah sangat penting. Okay, kalau di sekolah saya ni saya dapati 90% murid MBK ni datang daripada keluarga yang miskin, yang kurang kemudahan dan agak terpencil daripada masyarakat. Okay, saya bagi contoh, ada seorang pelajar yang tinggal dengan nenek dan pakciknya yang kurang perhatian, kurang memberi perhatian kepada pelajar tersebut, menyebabkan pelajar ni jadi hyperaktif. Okay, datang ke sekolah dengan tanpa tidak terurus. Jadi di sekolah PPM terpaksa menguruskan mereka dari segi mandi, pakaian. Okay, walaupun begitu mereka tetap hyper lah. Okay, dengan portret sekolah, portret kelas dan sebagainya. Okay, saya pada itu faktor rakan sebaya. Okay, rakan sebaya. Yang mana kebanyakan pelajar MBK ini bergaul dengan pelajar-pelajar daripada arus perdana. Dan mereka ini kadang-kadang dijadikan kambing hitam, okay, untuk memeras sudut terutama pelajar-pelajar kalangan MBK itu sendirilah. Orang kata macam menjadi wakil kepada kumpulan daripada arus perdana. Okay, selalunya dalam kes buli peras ugut dan lain-lain lah. Okay, kalau Baik Tuan Haji. Tuan Haji, kita tinggalkan dulu isu pengaruh rakan sebaya tu. Nanti kita kembali balik kepada isu tersebut. Terima kasih Tuan Haji. Nampak makin panas dan topik kita pada malam ini, perbincangan kita, isu salah laku ataupun isu disiplin murid berkeperluan khas saling tak tumpah seperti masalah disiplin yang berlaku di kalangan murid aliran perdana. Nampaknya harus sesuatu yang kita harus lakukan sesuatu. Mungkin pandangan daripada pihak kaunselor amat diperlukan dalam menangani isu ini. Kita persilakan ahli panel kita yang ketiga untuk membuat kupasan. Silakan Puan. Terima kasih pengurusi. Assalamualaikum kepada pengurusi dan ahli-ahli panel. Berkaitan dengan salah laku disiplin dalam kalangan MBK dan juga pelajar-pelajar aliran perdana. Okay. Merujuk kepada statistik daripada unit HAM di sekolah saya sendirilah, didapati kesalahan yang dilakukan oleh MBK ni hanyalah 2% berbanding dengan kesalahan ataupun salah laku dalam kalangan murid aliran perdana. Okay, sebanyak 10%. Okay. Kalau kita lihat 2% daripada keseluruhan murid tu lebih kurang 40, berapa orang? Tak ramai. Berbanding dengan 10% daripada 1,200. Maksudnya di aliran perdana dari segi salah laku tu agak tinggi. Okey. Ini adalah kerana kalau kita lihat murid-murid MBK ni, mereka sentiasa dipantau oleh guru-guru dan juga rakan-rakan mereka yang mempunyai tahap kawalan diri yang tinggi. Maksudnya dari segi emosinya stabil, dari segi lain-lain tu mereka boleh menjaga tingkah laku dan juga boleh kawal kawan-kawan lain. Yang berlaku tu hanya 2% saja daripada keseluruhan. Okay. Seterusnya, kalau kita lihat pada masa sekarang ni,
kes salah laku ni ataupun kes disiplin ni adalah berlaku dari kes ponting sekolah. Okay? Kes ponting sekolah ni apabila kita merujuk kepada cara pelajar hadir ke sekolah, MBK ni biasanya dihantar oleh ibu bapa. Jadi kes ponting tu mungkin tak berlaku ataupun tak tinggi berbanding dengan kes di aliran perdana. Biasanya murid aliran perdana ni mereka akan datang sendiri ke sekolah. Okay. Dengan hanya berpakaian sekolah, kadang-kadang mereka tak sampai pun di sekolah. Mereka pergi ke tempat lain. Okay? Okey, baik. Puan Hafidah, terima kasih atas pandangan dan kupasan sebentar tadi. Jadi tamatlah pusingan kita yang pertama pada malam ini. Alhamdulillah, ahli panel dapat mematuhi peraturan 2 minit yang ditetapkan. Untuk pengetahuan ahli panel semua, forum kita ini hanya diperuntukkan 30 minit sahaja. Kita cuba tamatkan dalam masa 30 minit seperti yang telah pun ditetapkan. Saya percaya dengan kecakapan ahli-ahli panel dalam melaksanakan kupasan pada malam ini. Okey, baik. Untuk soalan saya kali ini, saya berminat untuk bertanyakan soalan kepada Tuan Haji Zulkifli sendiri. Apakah yang akan dilakukan jika terdapat kes salah laku MBK di sekolah Tuan Haji? Adakah terus diambil tindakan buang sekolah? Atau bagaimana caranya? Silakan Tuan Haji dalam masa 2 minit. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Selalunya apabila melibatkan kes salah laku disiplin, kita kena tengok kepada kategori dia. Okay, ada yang kategori ringan, ada kategori sederhana dan kategori berat. Okay, bagi kategori sederhana dan ringan dan sederhana, selalunya kita akan buat rekod dalaman je lah. Okay, melainkan apabila pelajar itu melakukan kesalahan berat seperti kalau dia mencuri, merokok, kita akan rujuk kepada kaunselor lah, okay, dan pihak pentadbir. Okay, selalunya kalau kes-kes yang ringan ni kita rekod dalaman dan kita akan simpan dan kita akan selesaikan secara dalaman lah dengan pelajar, dan kita akan kumpulkan rekod-rekod tersebut dan dia akan bertambah. Okay, yang selalu kalau ikut selalunya 3 kali kesalahan ringan dia akan menjadi kesalahan sederhana. Okay, dan seterusnya sehinggalah kepada dia punya kategori berat. Okay, tapi selalunya bagi pelajar MBK ni kita lebih menggunakan pendekatan mendekati mereka lah. Okay, pendekatan kasih sayang. Okay, melainkan pelajar tu kita dah tak boleh nak kawal, maka kita akan libatkan dengan kaunselor dan ibu bapa mereka lah untuk tindakan-tindakan yang seterusnya lah. Jadi untuk pengetahuan Tuan Pengerusi, pelajar PPKI ataupun MBK ni kita tak boleh nak buang dia. Okay? Kita cuma kalau paling teruk pun kita gantung dia sekurang-kurangnya 2 minggu, bergantung kepada budi bicara pihak pentadbir lah. Okay, ada yang seminggu, 2 minggu. Sekiranya dia punya kejadian dia kelakuannya teruk sangat, kita akan syorkan kepada ibu bapa mereka supaya pindahkan sekolah ke sekolah lain lah, ataupun berhentikan dia. Tapi selalunya tak berlaku lah macam itu. Okay, kita akan selalunya kita akan gantung dia lah, gantung selama 2 minggu. Ya, baik Tuan Haji, terima kasih banyak. Jadi tidak dibuang, dinasihatkan, kita ada cara lah. Ya betul. Paling untuk jadi terima kasih Tuan Haji. Ya. Terusnya Tuan ASP, baru-baru ni kita digegarkan dengan kejadian rombakan di sebuah bank di sebuah negeri. Saya rasa tak perlu disebut negeri mana. Katanya kes tersebut melibatkan seorang OKU. Apakah pandangan dan tindakan pihak PDRM dalam menangani kejadian tersebut daripada berulang? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Untuk mengupas kes tersebut, saya ringkaskanlah kejadian di mana kejadian tersebut dilakukan oleh lelaki yang berusia 19 tahun dan beliau merupakan pemegang kad OKU, pemegang kad OKU masalah pembelajaran
Okey, dalam kejadian tersebut, suspek telah cuba merompak dengan bersenjata. Mana dalam kejadian tersebut, suspek telah mengacukan senjata tajam ke arah seorang pelanggan, ke arah seorang pelanggan wanita, dan kemudian suspek telah ditembak oleh pengawal keselamatan dan suspek mati di tempat kejadian. Jadi kes tersebut selesai dan kita dapati suspek merupakan seorang pemegang kad OKU. Baik, tindakan polis, tindakan PDRM dalam menangani kejadian seumpama berikut, kita inilah mengadakan kawalan dan rondaan yang lebih ketat lah, serta berkala di kawasan-kawasan yang dikategorikan kawasan panas. Selain pada itu, pihak polis juga memeriksa permis-permis secara kerap. Jadi mana kita melakukan rondaan dan seterusnya, anggota polis juga melakukan sekatan jalan secara rambang serta melakukan pemeriksaan kenderaan secara rawak lah. Jadi dengan cara ini boleh boleh menakutkan ataupun penjenayah ni dia tak beranilah untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat terutama ni lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan. Soalan saya seterusnya amat sesuai dijawab oleh Puan Afidah. Selain daripada peranan guru, ibu bapa juga harus memainkan peranan terhadap masalah isu salah laku murid berkeperluan khas. Mereka tak boleh serah bulat-bulat kepada guru sahaja. Kaunseling ibu bapa amat penting. Apa pandangan Puan? Silakan Puan. Saya sangat bersetujulah dengan pernyataan daripada Tuan Pengerusi itu. Sebenarnya peranan ibu bapa sangat pentinglah dalam menangani salah laku yang bikin. Sebab apabila kita lihat daripada sudut masa, setiap hari kita dibekalkan 24 jam dan hanya 5 jam saja mereka berada di sekolah dan selebihnya mereka bersama dengan ibu bapa di rumah ataupun penjaga di rumah. Okey, melihat kepada peranan ibu bapa ni, saya ingin berkongsi tentang faktor yang menyumbang ke arah salah laku. Okey, di sini saya ada ingin berkongsi 3 faktor. Kalau dari sudut psikologi, kadang-kadang MBK ni mereka membuat salah laku kerana ingin menarik perhatian. Perhatian daripada guru ataupun perhatian daripada rakan-rakan. Kemungkinan besar mereka di rumah kurang perhatian daripada ibu bapa dengan disebabkan oleh beberapa faktor lah. Mungkin kekangan masa, kalau bekerja, mencari nafkah untuk besarkan anak-anak dan sebagainya. Okey, seterusnya peranan ibu bapa juga dalam menangani salah laku MBK ni adalah kerana MBK ni mereka perlukan ubat untuk stabilkan hormon. Contohnya untuk pelajar yang hyperaktif, mereka perlu makan ubat waktu pagi sebelum pergi ke sekolah. Jadi peranan ibu bapa lah untuk memastikan MBK ini makan ubat sebelum ke sekolah. Apabila mereka makan ubat, hormon akan stabil dan mereka akan belajar seperti MBK yang lain lah. Tanpa ada gangguan ataupun melakukan tingkah laku yang agresif. Kerana perkara ini pernah berlaku. Ibu bapa tidak memberikan ubat waktu pagi kepada pelajar yang hyperaktif dan apabila tiba di sekolah dalam kelas tanpa ada bermula pergaduhan dan sebagainya, tiba terus kumpul kawan, tolak rakan, jatuh dan sebagainya. Okey. Dari segi ubat pun dah, dari segi psikologi pun dah, dan satu lagi dari segi fisiologi. Okey, mungkin dari segi fisiologi, keperluan mereka ni tidak dipenuhi. Okey, mungkin ibu bapa daripada kalangan yang status ekonomi sosialnya agak rendah. Okey, ada kawan yang pakai jam tangan yang cantik, mereka pun ingin juga ke arah itu tanpa ada wang dan sebagainya. Mungkin mereka melakukan salah laku seperti mencuri duit rakan ataupun mencuri duit dari guru ataupun kawan-kawan yang berada di sekitar mereka lah. Okey.
uh, saya ingin tekankan di sini selain daripada guru, kerana ibu bapa sangat penting dalam menangani salah laku MK ini. Itu sajalah konklusi Baik, yang terima saya akan kasih Puan tambahkan Hafidah. dalam pusingan ketiga. Baik, terima kasih Puan Hafidah atas kupasan. Kita telah pun tamat 2 pusingan. Pusingan ketiga, kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Dengan sedikit masa yang kita ada, saya ingin dapatkan kesimpulan ataupun harapan daripada para ahli panel dalam isu ini. Mohon ahli panel untuk membuat rumusan ataupun pengharapan yang ringkas dan padat. Silakan Tuan ASP selaku ahli panel pertama. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Bagi pihak PDRM kami mengharapkan bantuan dan maklumat dari orang awam kerana orang awam juga boleh menjadi mata dan telinga untuk PDRM menjalankan tugas bagi melaksanakan tugas serta mencegah dan membenteras jenayah yang ada di negara kita ini. Okey, untuk pengetahuan semua saya ingin kongsilah sedikit. Ini terdapat kaedah terbaru untuk orang awam menyalurkan maklumat iaitu melalui Volunteer Smartphone Patrol iaitu VSP boleh di-download di Play Store ataupun App Store dan install di telefon bimbit masing-masing lah. Di mana melalui aplikasi ini orang awam boleh menyalurkan maklumat yang berserta dengan aduan maklumat, gambar, video serta koordinat GPS di mana kejadian jenayah tersebut berlaku lah. Jadi dengan saluran maklumat tersebut dapat disampaikan dengan lebih pantas untuk pihak ataupun unit NPV dan URB tiba di tempat kejadian dengan lebih pantas dan cepat lah supaya kita dapat menangani jenayah tersebut. Itu saja daripada saya, pihak PDRM mengucapkan ribuan terima kasih atas forum ini. Itu dia. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Tuan ASP. Tuan Haji Zulkifli selaku ahli panel kedua. Silakan Tuan. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Sebenarnya salah laku MBK ini boleh dikurangkan sebenarnya dengan pelbagai penglibatan pelbagai pihak. Okey, antaranya pihak IBG, pihak IBK. Okey, yang mana mereka ini boleh berhubung terus dengan pihak sekolah dan menjadi wakil kepada ibu bapa. Okay. Dan seterusnya peranan ibu bapa. Okay. Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan yang sangat penting lah dalam menguruskan anak-anak mereka. Jangan terlalu mengharapkan guru di sekolah nak menjaga mereka ya. Sebab kalau di rumah ibu bapa paling dekat dengan mereka, dapat memahami permasalahan mereka. Namun begitu, ibu bapa juga boleh datang ke sekolah untuk berbincang dengan pihak sekolah tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Okay, dan boleh meminta pandangan ataupun nasihat daripada pihak sekolah. Contohnya kalau di sekolah kita boleh menasihatkan mereka yang mempunyai salah laku ni supaya mengikuti program PIMA, PIMA iaitu Perantisan Industri Menengah Atas untuk golongan ini, yang mana program ini dibangunkan khas oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama sektor industri. Yang mana pelajar yang selalu konten sekolah, mereka boleh mengikuti program PIMA ini di samping dapat menjana pendapatan mereka. Mungkin dengan cara ini dia punya salah laku dapat dikurangkan. Itu saja Pengerusi. Baik, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, Puan Hafidah. Silakan Puan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Okey, apa yang dapat saya simpulkan di sini berkaitan dengan salah laku MBK. Sebagai orang yang dekat dengan MBK, ibu bapa, guru, pembantu usaha murid, kita hendaklah menerima MBK itu tanpa syarat. Supaya mereka ni dapat berkembang ke arah yang lebih baik walaupun pernah berlaku sesuatu yang tidak baik dalam yang tidak berapa cantik dalam persekolahan mereka, tapi kita kena terima mereka tanpa syarat dan cuba membantu. Menurut Carl Rogers,
Beliau menyatakan bahawa seseorang itu sentiasa ingin bergerak ke hadapan dalam keadaan yang membina dan perkara ini boleh berlaku sekiranya kita, orang yang dekat dengan mereka ini dapat menyediakan suasana yang kondusif untuk mereka. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Hafidah. Demikianlah tadi ulasan dan kupasan isu salah laku murid berkeperluan khas daripada ketiga-tiga ahli panel. Forum Sinar Harian mengucapkan terima kasih atas kesudian tuan dan puan sekalian. Pada malam ini selesailah program kita. Nampaknya isu salah laku ini berlega di dalam masyarakat kita. Kalau hendak menuding jari dan saling menyalahkan, saya fikir itu sangat mudah dan bersifat melepaskan tangan. Semua pihak harus duduk bersama dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Persoalannya di sini, pedulikah kita? Saya tinggalkan pesanan itu untuk anda sendiri jawabnya. Saya mengundurkan diri. Salam hormat daripada saya. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan isu yang lebih menarik. Assalamualaikum. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside.